Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan apa itu pertanian pintar. Nama saya Nur Amira Idayu binti Romzi dan ini adalah rakan sekumpulan saya Nur Amrina binti Ahmad dan Nur Aida Syafina binti Mustafa. Apa itu pertanian pintar? Pertanian pintar ataupun smart farming adalah penggunaan teknologi maklumat dan perhubungan ICT dalam proses pertanian yang melibatkan berbagai unsur dan kelengkapan canggih seperti IoT, sensor penggerak, GPS, drone, robot dan sebagainya. Ini adalah contoh pertanian pintar yang digunakan dalam sistem vertikasi. First, kita ada IoT ataupun internet pelbagai benda dan kita ada artificial intelligence ataupun kecerdasan bulatan. Seterusnya, kita ada robotik, pertanian jitu ataupun precision farming dan drone. Untuk pertanian pintar yang pertama, kita ada IoT. IoT dalam pertanian menggunakan robot, drone pendera jauh dan pengimejan komputer yang digabungkan dengan pembelajaran mesin dan alat analisis untuk memantau tanaman, mengukur dan memetakan ladang dan menyediakan data kepada petani untuk merancang pengurusan ladang yang rasional untuk menjimatkan masa dan wang mereka. Untuk seterusnya, saya akan menceritakan kelebihan IoT. Dengan IoT ini, kita dapat mengurangkan kos tenaga pekerja, kecuaian dan paling utama dapat mengawal ladang dari sebarang perubahan cuaca tanpa mengira di mana juga kita berada selagi mana kita mempunyai Wi-Fi atau data internet. Seterusnya, kita akan menerima notifikasi dari SMS, Telegram ataupun email sekiranya cuaca menjadi terlalu panas dan tanaman tidak cukup air. Dengan tetapan yang tertentu, ia akan secara automatik melakukan siraman sehingga tanam mendapat kelembapan yang sesuai dengan memantau melalui aplikasi tersebut. Ini adalah contoh aplikasi IoT dalam pertanian. Pertama, kita ada pemantauan ternakan, pemantauan keadaan iklim, pemantauan tanaman dan otomasi rumah hijau. Untuk pemantauan ternakan, aplikasi IoT akan membantu peternak mengumpul data mengenai lokasi, kesejahteraan dan kesihatan lembu mereka. Maklumat ini membantu mereka dalam mengenal pasti keadaan ternakan mereka. Manakala untuk memantau keadaan iklim, sistem ini akan mengumpul data cuaca dan menghantar maklumat berguna kepada petani. Selain itu, maklumat itu dianalisi oleh petani dan dapat dianalisis siap sedia dengan membantunya membuat ramalan terperinci dan mengelakkan daripada kerugian tanaman. Manakala untuk pemantauan tanaman, kes pemantauan keadaan cuaca ataupun pemantauan tanaman juga dapat mengumpul semua maklumat seperti kesihatan tanaman, kelembapan suhu dan parameter lain. Dan yang terakhir, otomasi rumah hijau. Selain mendapatkan data alam sekitar, stesen cuaca boleh melaraskan keadaan secara automatik agar sepadan dengan parameter yang diberi dan untuk menyediakan keadaan yang paling sesuai untuk setiap rumah hijau. Yang terakhir adalah cabaran yang dihadapi petani dalam menggunakan pakai IoT dalam pertanian. Yang pertama adalah kekurangan infrastruktur. Sekiranya ladang terletak di kawasan terpencil dan jauh dari akses internet, petani perlu mempunyai akses kepada data tanaman dengan pasti pada bila-bila masa dari mana-mana lokasi. Jadi, isu sambungan akan menyebabkan sistem pemantauan lanjutan menjadi tidak berguna. Dan yang terakhir adalah kos yang tinggi. Peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan IoT dalam pertanian adalah mahal. Apa itu drone? Drone merupakan unmanned aerial vehicle yang juga dikenali dengan panggilan drone. Drone merupakan pesawat udara tanpa juruterbang yang dikendalikan dengan alat kawalan jauh oleh pengendali atau secara autopilot. Berikut adalah contoh penggunaan drone dalam pertanian. Penerbangan drone menggunakan daya aerodinamik yang membolehkan ia dikawal pada jarak jauh dengan ketinggian dan kelajuan tertentu bergantung kepada jenis drone. Teknologi drone secara lazimnya digunakan dalam bidang ketenteraan, keselamatan, kajian saintifik dan juga industri pembinaan. Namun demikian, kini drone telah digunakan dalam bidang pertanian dan diistilahkan sebagai agroteknologi. Pelbagai aplikasi drone. Antaranya ialah dapat membantu menggantikan kaedah penyemburan racun dan baja secara manual. Selain itu, kerja-kerja penyemburan ini juga dapat menjimatkan masa dan kos bahan yang digunakan kerana terkena sasaran secara rata, seragam dan lebih berkesan. Sebagai contoh, di Selangor dan Kedah, permintaan bagi khidmat menyembur baja dan racun dengan menggunakan drone dalam aktiviti penanaman padi semakin meningkat. Dan ini menunjukkan penerimaan yang positif dalam kalangan petani. Terdapat beberapa cabaran dalam penggunaan drone, antaranya menceroboh privasi.
seseorang apabila digunakan untuk mengambil gambar individu di rumah mereka atau kawasan yang dianggap milik persendirian. Selain itu, menerbangkan drone di kawasan yang mengundang bahaya kepada orang ramai seperti di kawasan bandar dan kawasan jalan raya dan kawasan yang berisiko. Seterusnya, boleh menimbulkan banyak kebimbangan dan keselamatan seperti berlanggar di ruang udara dan hilang kawalan terutamanya bagi kegunaan komersial dan peribadi. Pertanian jitu atau dikenali sebagai precision farming merupakan satu kaedah pertanian atau konsep pertanian moden yang mana petani boleh mengawal semua faktor-faktor pengeluaran ladang dengan tepat dan sistematik. Berikut adalah contoh pertanian menggunakan pertanian jitu. Pertanian jitu berfungsi mengikut kemampuan petani menggunakan aktiviti pengeluaran dengan cara dan teknologi yang betul pada tempat yang betul mengikut masa yang betul menggunakan kaedah pengamalan yang betul. Sebagai contoh, cara membaja mestilah menggunakan jenis baja yang betul, kuantiti penggunaan baja yang cukup, masa pembajaan yang tepat dan meletakkan baja di lokasi yang betul mengikut arahan pada label baja. Pertanian jitu ternyata dapat memastikan penjimatan dalam penggunaan bahan. Selain itu, penjimatan masa dalam sesuatu aktiviti berkaitan pertanian seperti penyemburan racun dan pembajaan. Seterusnya, membantu menyeragamkan operasi ketika proses meracun, pembenihan dan pembajaan berbanding menggunakan teknik konvensional dan akhir sekali, boleh memberikan tanaman penghasilan produk yang berkualiti dengan penghasilan yang tinggi serta menguntungkan. Terdapat dua cabaran pertanian jitu dalam pertanian. Pertama, kerumitan dalam menggunakan teknologi kerana gabungan beberapa teknologi serta alat pengurusan yang berbeza. Maka, teknologi boleh dilakukan oleh orang yang mahir atau berpendidikan mengenai teknologi tersebut. Yang kedua, kekurangan bantuan pemasangan atau pelatih. Kurang memberi bantuan teknikal dan tiada tenaga kepakaran dalam tempatan. Hal ini menjadi halangan untuk penggunaan teknologi ketepatan. Apa itu Artificial Intelligence dalam pertanian? Artificial Intelligence ni merupakan teknologi pintar utama yang kebiasaannya digunakan dalam pelbagai industri termasuk industri pertanian. Ia ditakrifkan sebagai mesin yang meniru dengan mudah dan melaksanakan tugasan daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks. Artificial Intelligence juga memberi impak yang besar dalam semua domain industri. Kerana setiap industri itu ingin mengautomasikan pekerjaan tertentu melalui penggunaan jentera pintar. Okey, seterusnya mari kita lihat kitaran dalam pertanian. Kitaran dalam pertanian akan bermula dengan penyediaan tanah, penyembaian biji benih, pembajaan, pengairan, perlindungan daripada rumpai, seterusnya kepada penuaian dan akhir sekali penyimpanan. Dengan adanya Artificial Intelligence dalam teknologi pertanian pintar, semua langkah-langkah ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan dengan lebih cepat. Antara aplikasi Artificial Intelligence dalam pertanian adalah seperti penggunaan ramalan cuaca, sistem pemantauan kesihatan tanah dan tanaman, menganalisis kesihatan tanaman menggunakan drone, pertanian jitu dan analisis ramalan serta robot pertanian. Robot pertanian dapat dibahagi kepada dua, iaitu robot penuai dan robot penyusun. Robot penuai ni dapat membantu kita melalui lorong-lorong yang terdapat dalam rumah hijau dan dia dapat mengenal pasti dengan tepat tumbuhan-tumbuhan yang dah masak dan matang. Seterusnya dia akan bantu kita memetik dan meletakkan dalam kotak. Robot penyusun pula dapat meningkatkan kualiti dengan mengoptimumkan penempatan tumbuhan dan dapat mengurangkan kos penghasilan seperti jumlah air, makhluk perosak, herbicide dan baja yang akan digunakan. Antara kelebihan robotik pertanian adalah seperti pengurusan rumah hijau yang lebih cekap, dapat mengurangkan risiko kecederaan pekerja, membolehkan campuran tanaman yang kompleks serta jadual penuaian tanaman selama 24 jam. Tetapi terdapat juga kekurangan dan kelemahannya seperti memerlukan kos yang tinggi, mengurangkan peluang pekerjaan serta kos penyelenggaraan tersendiri.